Di ruang tamu rumah, dikala matahari sedang tegak di atas kepala, Pak Usop dan Pak Yus telah bersedia dengan barang-barang yang diminta oleh Tok Alang. Barang seperti garam, ladi hitam, kain kafan, benang merah, limau nipis, kemenyan, dupa dan sebuah dulang tembaga antik. Semuanya telah tersedia di atas meja kopi. Pak Usop, barang tak adalah banyak mana pun. Dan Pak Usop mengangguk. Pak Yus, mana Pak Yus dapat dulang tu? Susah nak dapat tahu dulang ni. Kebetulan ada seorang saudara kita memang suka simpan barang antik. Jadi kita pun minta lah dipinjam kejap. Dia tu kaki tarik nombor ekor. Dan pada waktu tu, Pak Usop hanya menggelengkan kepala dia. Aduh lahai, apalah faedahnya tarik nombor tu? Kalau kena pun, itu kebetulan aja pun. Tak pasal-pasal dapat dosa syirik ni Dan pada waktu tu, Pak Yus hanya mengangguk tanda setuju. Betul lah tu Sob. Tak ada pun kaya aku tengok dia tu. Duit banyak habis adalah. Dan tak lama lepas tu, Tok Alang keluar daripada bilik lalu terus ke ruang tamu. Jadi bila sampai di ruang tamu, dia terus duduk dan membelik ke semua barang yang dibawa. Di tangannya terdapat sebilah keris pusaka yang kemas dibalut dengan kain kuning. Yus, barang semua dah cukup, kata Tok Alang lalu meletakkan keris tu di atas meja. Tok Alang, yang ni keris apa ni Lang? Biasanya bila kita berlawan dengan makhluk-makhluk yang mengganggu manusia ni, aku akan gunakan keris ni. Tapi bila kita merawat, keris ni aku tak adalah nak keluarkan. Maksud Alang ni apa Lang? Tanya Pak Yus dalam keadaan terpinga-pinga. Dan Pak Usop menyampuk. Yus, maksud Alang ni, malam ni kan dia akan berlawan dengan syaitan yang sedang mencengkam si Sabri tu. Sabri tu pun bukannya sakit. Dan barulah Pak Yus faham. Alang, jadi sekarang ni kita nak kena buat apa ni Lang? Tanya Pak Yus. Ni aku nak jelaskan sedikit. Lepas asar nanti, aku akan menggunakan kemenyan, dupa, dulang dan limau ni untuk aku mandikan keris ni. Semangat keris ni aku kena naikkan dulu. Nanti lepas isyak, kita akan bergerak ke rumah Sabri. Jadi Pak Yus, Mak Leha mesti berada bersama untuk menjadi saksi. Dan aku perlukan lagi seorang yang tak ada kena-mengena dengan keluarga ni sebagai saksi juga. Jadi Pak Yus ada cadangan tak? Sesiapa yang layak? Aku nak cadangkan sama ada kita bawa Tok Sidang ataupun kita bawa Pak Imam, ujar Tok Alang. Baik. Sekejap lagi nanti saya cuba telefon dua orang tu, kata Pak Yus. Yus, kalau katakan mereka berdua tu boleh datang, boleh hadir, Alhamdulillah, lebih molek. Tapi Yus, perkara ni mestinya dirahsiakan. Ini adalah disebabkan aib keluarga yang kita kena jaga, ujar Tok Alang. Dan pada waktu tu Pak Yus hanya mengangguk faham. Tok Alang, yang lagi 4 barang ni nak guna untuk apa pula Tok Alang? Siap ada kain kapan lagi ni? Dan pada waktu tu Pak Usop mencelah. Barang ni kejap lagi kita nak gunakan masa berdepan dengan setan-setan tu nanti. Jadi Pak Yus tak payah risaulah Pak Yus. Pandailah nanti kami buat kerja kami nanti Kang.
ujar Pak Usop sambil tersenyum. Jadi di dalam sebuah bilik yang telah dihaskan atas permintaan Tok Alang, kelihatan Pak Usop, Pak Yus dan Mak Leha juga berada dekat situ. Di hadapan Tok Alang, terdapat dulang yang di atasnya diletakkan dupa yang lengkap dengan bara, 3 biji limau nipis yang telah dibelah 2 dan beberapa ketul kemenyan. Kita rasa kita boleh mulakan upacara ni. Dah, kamu semua jangan takut. Jangan gentar. Moga Allah memperkenankan usaha kita ni. InsyaAllah. Dan pada waktu tu, semua mengangguk faham. Jadi dia lantas membuka kain yang membalut kerisnya. Dicabut sarung keris tu, maka menyelinaplah bau wangi semerbak memenuhi ruang dalam bilik. Tok Alang mencampak sebiji kemenyan masuk ke dalam dupa. Tangan kiri dan kanannya memegang keris dalam keadaan melintang, lalu dialunkan di atas asap kemenyan ke kiri dan ke kanan. Mulut Tok Alang mula berkumat kamit seperti sedang berzikir. Kemudian, tangan kanannya menggenggam hulu keris. Tangan kirinya dilepaskan dari memegang hujung keris. Didongakkan sedikit dengan mata keris dihalakan ke arah Pak Yus yang berada dekat depan dia. Dan bacaan Tok Alang masih diteruskan. Lalu Tok Alang mengambil sepotong limau, dialinkan limau tu dari pangkal hingga hujung berulang kali sambil tangannya memerah sedikit hingga terkeluar airnya. Selepas sepotong, diambil lagi, lalu dialinkan lagi. Sehingga habis semua potongan limau digunakan. Dicampakkan lagi kemenyan agar asapnya tidak berhenti. Jadi Tok Alang merapatkan mata keris di mulutnya, lalu dikucup sambil mata dia tertutup. Bacaan zikir dia terhenti. Jadi pada waktu itu, Mak Leha dan Pak Yus hanya merenung apa yang dilakukan oleh Tok Alang. Dan tiba-tiba, mereka terbau sesuatu yang amat-amat harum. Hilang bau asap kemenyan, digantikan dengan bau yang amat harum. Ini macam bau minyak cendana ni, getus Pak Yus dekat dalam hati. Dia tak berani bersuara ataupun menegur. Tok Alang meletakkan keris itu di tapak tangan dengan mata keris dihala ke arahnya. Tangannya dia angkat setinggi dada. Asap kemenyan masih tebal mengasapi keris tersebut. Assalamualaikum, ujar Tok Alang. Dan secara tiba-tiba, keris itu berdiri dengan sendirinya dengan hulunya menghala ke atas. Dan pada waktu itu, Pak Yus dan Mak Leha hanya menengguk Ailiu. Mereka tidak pernah melihat sesuatu seperti itu. Dan Pak Usop pada ketika itu memberi isyarat supaya mereka bertenang. Dan bau wangi kian galak memenuhi ruang. Dah lama kita tak jumpa ya sahabat. Kelihatan keris itu berpusing-pusing seperti sedang berinteraksi dengan Tok Alang. Lalu ia berhenti. Ya sahabat, dengan izin Allah, aku memerlukan sokongan daripada sahabat. Sekali lagi keris itu berpusing, lalu berhenti. Dan pada waktu itu Pak Yus tercengang. Dia tak mendengar apa-apa pun. Cuma keris tu saja yang berpusing. Dan bau wangi itu tetap tidak hilang walaupun asap kemenyan sangat-sangat tebal. Dia memandang ke kiri dan ke kanan, langsung tak ada siapa-siapa. Dan pada waktu itu, Tok Alang mengangguk. Betul. Terima kasih sahabat kerana sudi memahami keadaan aku ni. Sebenarnya saudara seagama kita telah diperdaya oleh syaitan. Dia dah
Tak ada masa lagi dah. Jiwa budak tu pun dah hampir hilang. Keramahan dia ni pun dah semakin pudar. Hijabnya semakin buta. Dan yang paling sedih, dia akan mati tak lama lagi. Dan secara tiba-tiba, bulu roma Mak Leha tegak berdiri. Dia merasakan seperti ada sesuatu di sebelah dia. Dan Mak Leha cuba menoleh. Dan terbeliak kedua biji mata Mak Leha apabila terlihat kelibat seorang lelaki yang berbadan tegap dengan pakaian jubah serba putih lengkap berserban. Jadi dengan lantas, Mak Leha berpaling ke arah Pak Usop yang berada di sebelah kiri dia. Matanya tu dipejamkan. Sedikit demi sedikit dia membuka mata dia. Pak Usop sekali lagi memberi isyarat kepada mereka untuk bertenang. Baik. Sarung telah aku buka. Kelengkapan telah aku siapkan. Hanya menanti persetujuan daripada sahabat. Datuk Panglima juga akan turut serta. Datuk Panglima yang dimaksudkan adalah Harimau Datuk yang merupakan sahabat Tok Alang. Keris itu berpusing kembali dengan lebih galak. Setiap kali selepas Tok Alang bersuara, keris itu berpusing seolah-olah sedang bercakap dengan Tok Alang. Ya, mereka inilah ibu bapa yang teraniaya dik kerana kesilapan yang telah dilakukan oleh moyang mereka. Jadi pada waktu itu Mak Leha menjadi serba seriau apabila mereka ada di dalam perbualan gaib Tok Alang. Dan dia cuba untuk menoleh kembali ke arah lelaki tegak tu. Dan lelaki itu tepat memandang ke arahnya dengan pandangan yang amat tajam. Dan cepat-cepat Mak Leha mengalihkan pandangan ini. Dan muka Mak Leha masa itu dibasahi peluh. Alhamdulillah. Terima kasih sahabat. Moga Allah membalas jasa baik sahabat dunia dan akhirat. Ujar Tok Alang, lalu keris itu perlahan-lahan rebah seperti kedudukan sebelum ia berdiri. Dan pada waktu itu Tok Alang terus menyarung kembali keris tersebut. Dan bau wangi yang menusuk ke hidung serta-merta hilang diganti dengan bau kemenyan yang berasap dari awal tadi. Dan pada waktu itu Tok Alang merenung wajah Pak Yus dan Mak Leha. Dan Tok Alang hanya tersenyum. Alhamdulillah. Kita tak kesorangan. InsyaAllah kita akan ada teman kita. Jadi sesudah kesemua mereka keluar dari bilik, mereka berempat menunggu tibanya waktu maghrib. Alang, terima kasih ya Alang. Tak dapat kita nak ucapkan macam mana lagi bila Alang berikan kami harapan, ujar Pak Yus dengan wajah yang penuh ceria. InsyaAllah Yus, jika Allah izinkan, kita pasti dapat bantu Sabri. Cuma aku nak minta supaya jangan ada rasa sangsi terhadap Allah. Apa yang kita bakal lakukan ni adalah satu ikhtiar. Jika kita gagal, bukanlah bermaksud Allah tu kejam. Setiap perkara pasti ada hikmah dia, ujar Tok Alang. Dan Pak Yus dan Mak Leha mengangguk faham. Dan pada waktu itu Pak Usop bertanya kepada Mak Leha, Mak Leha tadi ada nampak sesuatu ya? Dan Mak Leha hanya mengangguk. Jelas di wajahnya seperti dia sedang takut. Dan Tok Alang hanya tersenyum. Leha, dia tu pun adalah sahabat kita, Haji Arsyad Al-Mustafa. Dia adalah jin Islam. Jangan tak percaya. Dan dia adalah imam di kalangan para jin, ujar Tok Alang sambil tersenyum. Dan pada waktu itu Pak Yus pula bertanya untuk dapatkan kepastian.
Jadi Elang, Haji Arsyad tu yang tinggal dekat dalam keris ni ke? Tak, bukan. Keris ni cuma pengantara je. Walaupun keris ni adalah keris pusaka, tapi aku tak pernah mengisi keris ni dengan sesuatu benda yang salah. Cuma kita mempunyai ramai sahabat daripada kalangan jin Islam. Jadi macam itulah cerita dia, Yus. Jelas Tok Alang. Jadi yang tadi tu Alang bukan berbual dengan keris lah ya? Sebab kita tak dengar apa-apa pun Lang. Tidak Yus. Aku tadi sebenarnya bercakap ataupun berbual dengan Haji Arsyad. Dan keris tu adalah pengantaraan perbualan kita orang ni. Sebab itu Mak Leha, walaupun dia dapat melihat Haji Arsyad, tapi dia tak nampak yang Haji Arsyad ni sedang bercakap dengan aku melalui bisikan gaib. Jelas Tok Alang. Barulah mereka berdua faham. Pak Yus, Pak Imam dengan Tok Sidang hadir tak ni Pak Yus? Tanya Pak Usop. Oh ya tak ya juga, lupa kita nak beritahu. Tok Sidang dia tak dapat hadir, tapi Pak Imam ada insyaAllah. Cuma katanya dia akan sampai ke sini lepas pada waktu isyak. Elok sangatlah tu Yus. Kita pun nanti kita akan ke sana selepas waktu isyak. Jadi selepas waktu isyak, Tok Alang berdiri di tengah-tengah halaman rumah. Dia lengkap berpakaian silat lengkap dengan sehelai kain merah terikat di kepala. Di leher Tok Alang pula terlilit sehelai selendang merah. Pak Usop, Pak Yus, Mak Leha dan Apai sedang duduk di serambi memerhatikan Tok Alang sementara menunggu Pak Imam. Tok Alang membuka langkah silat. Dia melompat ke kiri dan ke kanan dan badannya meliang liuk penuh berseni. Tok Alang melakukan tendangan ke udara. Langkahnya tidak mencerminkan usianya yang telah melebihi setengah abad. Sangat-sangat lincah. Perlahan-lahan Tok Alang menarik selendangnya lalu dilibas-libas seperti melakukan serangan. Dan selendang dengan hanya sehelai kain kelihatan seperti senjata berbahaya apabila dilibas oleh Tok Alang. Assalamualaikum. Datang satu suara memberi salam. Mereka yang sedang leka melihat Tok Alang sedikit terkejut. Rupa-rupanya ianya salam daripada Pak Imam. Waalaikumsalam. Haji Hussein rupanya. Baguslah Tuan Haji dah sampai, ujar Pak Yus. Lalu kesemua mereka turun dari serambi untuk menyambut Haji Hussein. Tok Alang juga datang untuk memberikan salam perkenalan. Jadi setelah diperkenalkan oleh Pak Yus, mereka berbual seketika. Haji Hussein menepuk bahu Tok Alang. Wah, saya tengok kamu ni bersilat cukup handal. Tak heranlah kalau katakan Pak Yus minta pertolongan daripada kamu, puji Haji Hussein. Kita ni biasa-biasa je Haji. Kalau Allah tak bantu, kita ni pun tak ada apa-apa, jawab Tok Alang. Jadi Tok Alang, Pak Yus dah ceritakan kepada kita apa yang kita akan lakukan malam ni. InsyaAllah selepas kita melihat kemampuan awak bersilat tadi, memang suka betul hati kita ni. Dah beberapa kali Pak Yus ceritakan hal anak dia kepada kita, tapi apa nak dikata, kita memang tak mampu nak tolong. Memang berat sungguh dugaan keluarga mereka ni, ujar Haji Hussein. Dan Tok Alang pada waktu tu hanya mengangguk. Dia sangat faham dengan apa yang dilaluinya. Ni semua dah ada ni, jadi rasanya kita dah boleh bergerak ke rumah Sabri lah kan? Cadang Pak Usop. Usop, barang dah sedia? Tanya Tok Alang. Semua dah ada dah Tok Alang. Sambil-sambil dia menepuk beg silang dia. Baiklah.
Saya minta jasa baik Haji untuk kita mulakan malam ni dengan bacaan doa selamat. Pinta Tok Alang. Jadi setelah Haji Husin membaca doa memohon agar segala urusan mereka dirahmati dan dilindungi, mereka pun memulakan langkah. Dan langkah mereka ni dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim.